Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat lagi belajar tentang ilmu perubatan herba. Orang kata ilmu perubatan herba kuno kah Pak Haji? Ini bukan ilmu perubatan herba kuno, bukan. Ini ilmu pengobatan herba advance. Jadi maksudnya jangan kita lihat bahawa pengetahuan sejumlah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh nenek moyang kita itu kuno. Jangan lihat begitu. Bahawa kalau tidak ada dahulu, tidak ada hari ini, ya. Kalau tidak ada pengetahuan dahulu, tidak adalah pengetahuan hari ini. Pengetahuan ini dia berkembang sesuai dengan zaman. Dulunya memanglah orang tua-tua dulu tak tahu nama saintifiknya. Dia kata pokok cerita. Kenapa panggil pokok cerita? Kerana pahitnya. Ya Allah, kalau kita makan dia macam pahit betul-betul lah. Susah nak cerita. Namakan pokok cerita. Itu di antaranya. Tetapi hari ini telah pun diberikan nama Endographis paniculata. Nama dia cantik. Begitu juga dalam masyarakat dulu ada bunga, misal kata apa dia, bunga dia cium-cium dia bau busuk, dia kata bunga tai ayam. Dulu tetapi asal daripada bunga tai ayam itulah baru munculnya nama saintifik Lantana sativa. Namanya cantik sekali, Lantana sativa. Kesalahannya kita sikit saja, tapi jangan lihat pada kesalahannya, tetapi lihat pada pembuktian dan sumbangannya kepada penyakit. Orang tua-tua dulu ada sikit saja salahnya. Itu pun salahnya itu ditutup, ya, sebenarnya dengan kebaikan-kebaikan. Apa? Suka memberikan nama yang tak elok, ya. Rasulullah itu tak suka nama-nama yang tak elok. Jadi begitulah. Janda merana. Kenapa dinamakan janda merana? Kenapa tak janda bahagia? Dia lihat merana sebab kurus. Dia kata, ya, kurus itu zaman dulu kalau kurus itu kalau orang tak gemuk, ya, kalau perempuan itu tak gemuk, dikatakan bahawa dia dalam keadaan merana. Hari ini kalau gemuk tu nama obesity. Orang nak slim. Jadi zaman itu berubah. Tetapi apapun pengalaman dahulu, bukan pengetahuan kuno, ortodok, bukan. Tetapi pengalaman-pengalaman yang boleh diadvanskan. Yang kita asyik saja nak tengok, ini orang tua-tua dulu, entah betul entah tidak herba ni digunakan. Kita dulu kembung, duduk dekat rumah kita, mak kita sapu minyak kelapa tu lah. Ya, dia campur sikit akar kayu, itulah minyaknya yang disapukan di perut kita. Jadi itu pun besar anak tu tak ada sakit lagi, pintar jadi doktor, jadi pegawai-pegawai besar, jadi orang pintar-pintar belaka. Dengan minyak bubut tu lah. Tu dia antaranya. Jadi alhamdulillah. Hari ni apa yang bakal Pak Haji ceritakan ialah tentang radi IQ. Ini Pak Haji khusus dan nak mengupas bagaimana radi IQ ini di dalam menterapikan penyakit. Selalunya orang cakap radi IQ tu nak jadi pintar, nak jadi PD, percaya diri, ya. Supaya ambil radi IQ ni supaya dia berkembang pemikirannya. Betul, memang betul. Pak Haji nak sebut dekat sini bahawa bukan 6 herba yang kita gunakan, 7 herba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu apalah? Bermula daripada tengok ni, buah kismis, buah dulu ya, buah kismis, buah kurma, buah tin. Kemudian diikuti dengan daun pegaga, daun ginkgo biloba. Diikuti dengan satu, ikan iaitu omega 3. Baik. Kenapa dimasukkan ikan? Sesuatu herba kalau kita tak makan bersama dengan ikan, dia tidak bagus penyerapannya. Jadi kena ambil ikan. Begitu juga ikan tu sama ada ambil omega 3 soft gel. Alhamdulillah, syukur. Tapi sekarang ni kalau kita guna ikan haruan, lagi bagus. Kalau ginkgo biloba atau pegaga ataupun herba apa juga diambil bersama dengan ikan haruan, atau radi IQ diambil bersama ikan haruan, anak itu akan jadi excellent. Nombor satu di dalam kelasnya.
Ya, bukan nombor satu dari belakang, bukan nombor satu dari depan. InsyaAllah. Jadi selepas 6 bulan kita istiqamah dengan berikan dia makan, maka dia akan membina kekuatan ingatan yang kuat. Ada seorang profesor cerita kepada Pak Haji, ya. Nama profesor ni Dr. Veni, Profesor Dr. Veni daripada Universiti Makassar, Hasanuddin. Mungkin boleh juga lihat, ya, video Pak Haji buat ni. Itu dia. Dia ceritakan anaknya sekolah rendah lagi, sekolah dasar, dah tulis 3 buah novel. Apa rahsianya? Dia bagi makan, dan salah satunya daripada albumin, iaitu daripada ikan gabus, ikan haruan ni sangat penting ni sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka jangan lupa. Jadi oleh sebab itu dalam ini dah masuk ikannya. Dulu Pak Haji selalu sebut suatu herba kalau bagi bersama dengan ikan, dia akan jadi 13 kali ganda kekuatannya, 13 kali lipat kekuatannya. Masya Allah, dengan izin Allah juga, ya. Itu di antaranya. Jadi baik, hari ini Pak Haji nak cerita di sudut pengobatan. Sebelum itu, ya, ada banyak sekali yang merujuk kepada Pak Haji tentang anak-anak autis. Ya betul, anak autis. Anak-anak autis ini, ya, kesian ibu bapaknya yang juga kena harus aktif. Berlari tangkap anaknya, berlari sini. Hanya bisa tidur pada waktu anak itu tidur. Kalau tidak, dia pun capek, letih, lemah. Sama seperti anak yang berlari, dia kena kuat berlari begitu. Kalau tidak, anak itu terjun. Dia naik tangga, dia terjun daripada tangga yang atas. Kalau tak ditangkap oleh ibunya, macam pemain rugby itu, kalau tak tangkap begitu, apa dah jadi pada anak ni, ya. Jadi oleh kata dia agresif. Kalau dia tengok ada kita belah ikan, ya, diceritakan oleh seorang ibu, dia kata ikan yang dibelah dipelihara oleh ayahnya itu, dia pegang, dia ramah ikan tu. Itu masih belum lagi agresif, belum lagi. Anak ni ada satu lagi, ibu menceritakan dekat Pak Haji dengan penuh tangisan, air matanya. Dia kata apa? Dia pegang kucing, dia pulas kepala kucing sampai putus. Siapa yang nak disalahkan? Dia autis. Dia tidak boleh faham apa yang berlaku. Kucing menjerit, menangis. Masya Allah. Kalau begitu, siapa harus disalahkan? Tidak ada siapa yang bersalah. Itu skrip Allah. Ikut saja. Tetapi salahnya kalau siapa tak meyakini bahawa setiap penyakit ada ubat. Dia kata tidak ada ubatnya Pak Haji. Siapa kata tak ada ubat? Jadi datang ke sini, insya-Allah Pak Haji bagikan herbanya Anti-Rex. Anti-Rex, insya-Allah, daripada anak itu yang tak boleh bercakap ataupun boleh bercakap, duduk dalam dunianya sendiri, tak boleh berkomunikasi, tak boleh diarah duduk, dia akan boleh bercakap, boleh berlari, boleh bangun, boleh berkomunikasi, dan dia sudah tidak agresif, obses, tak jadi lari sana lari sini. Tak gitu. Dengan izin Allah. Cuba bayangkan, kalaulah kita kata, ya Allah Pak Haji, kalaulah betul-betul lah Pak Haji sebut begitu, kenapa Pak Haji jual murah? Kenapa tak jual sampai puluhan ribu pun orang beli kerana seorang anak? Tidak perlu puluhan ribu. Hanya cukuplah meyakini bahawa setiap penyakit ada ubat. Cukup. Itu satu kebahagiaan sudah. Ya, jadi ambil, datang ke sini, insya-Allah. Baik. Bagi sesetengah penyakit daripada masalah anak-anak ni yang ada hubungan dengan otak ini, maka dia haruslah dirawat dengan radi IQ. Apa tadi kalau anak itu slow, pelan, kita kata lembab lah, ya, kaku, tidak ada percaya diri, dia jadi macam terpuruk. Bahasa saya terpuruk, pengap dalam ruangan gelap maksudnya. Jadi kalau dia duduk macam tu, macam mana kita nak angkat dia? Tak boleh angkat. Anak itu menangis. Bagaimana pula kalau anak nak jadi Ebola sakit? Dia datang. Apa tu? Dia datang, dia tu macam penyakit macam gila sikit. Bulan terang. Penyakit bulan terang, hormon. Jadi oleh sebab tu kalau macam tu, macam mana nak rawat dia? Maka merawatnya itu mesti gunakan 7 herba. Kombinasi 7 herba terbaik untuk otak. Maka perawatan untuk anak-anak ni, kalau anak tu sakit apa? Asma, anak tu sakit apa jua,
maka dia dirawat menggunakan radi IQ. Sebab apa? Dia berbeza dengan orang tua-tua. Orang tua-tua kita rawat dia, kita pergi pada organ, sakit jantung misalnya, kita bagi herba-herba yang boleh meringankan kerja jantung. Misal contoh, ya, jadi kita bagi herba untuk antioksidan. Misalnya macam tu. Tetapi kalau anak-anak ni kita kena gunakan potensi perawatan otak. Minda tu otak. Radi, minda, otak. Potensi rawatan menggunakan otak. Kita baiki otaknya. Bukan maksudnya kita perbaiki otaknya, berartinya kita bagi dia sihat otaknya. Nescaya di otak itu ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu mengawal hormon dan saraf dan memperbaiki seluruh tisu dan organ dan sel-sel yang ada dalam tubuh badan manusia. Sel jadi tisu, tisu jadi organ, organ jadi tubuh. Tapi satu saja, kalau boleh Pak Haji cadangkan kena ambil bersama dengan ni, iaitu kapsul daripada haruan, kapsul haruan albumin. Ini penting, insya-Allah. Sakit kulit, ya, kita gunakan ini. Anak-anak selalunya demam, sakit kulit, agresif, dia jadi, ya, masalah penyakit-penyakit anak ni. Jadi apa cadangan kita? Cadangannya bagi dia minuman, bukan bagi dia obat. Anak-anak kita tak bagi dia obat, kita bagi dia kepada minuman. Coklat, kakao bahasa Indonesia, koko bahasa Malaysia, coklat, bagi dia itu. Jadi bila kita bagi itu, anak-anak suka. Tapi bila anak-anak suka tu, dia telah memberikan perawatan kepada tubuh badannya. Mari kita mula untuk mengkaji apa yang ada dalam radi IQ ni. Baik, yang pertama sekali, dia mesti ada pergabungan. Pergabungan di antara darat dan juga lautan. Sebab otak kita ini, dia kena ada medan. Dia kena membetulkan medan elektromagnetik. Mesti ada percampuran di antara darat dan juga lautan. Lautan itu kita gunakan DHA, minyak ikan. Daratan itu kita mesti menggunakan herba. Dan dalam percampuran herba mesti ada buah-buahan. Buah-buah itu mewakili kepala. Dan mesti ada daun-daun. Daun-daun itu mewakili kepala. Kalau ubat untuk buah, kita guna buah. Misalnya manggis. Manggis digunakan untuk hilang migrain. Kapsul manggis. Sebab apa? Dia datang daripada buah. Buah tokakak. Buah terung Belanda untuk mata. Daripada buah. Jadi buah ini khusus untuk bahagian kepala. Jadi oleh sebab itu maka percampurannya pertama asasnya darat dan lautan. Sauna dan fauna. Fauna dan, betul kan? Flora dan sauna. Itulah lebih kurang macam itulah. Laut dengan darat lah, mudah saja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua sekali, iaitu buah dan daun. Itu formulasi. Namanya formulasi. Kalau kita nak merisetkan herba kepada seseorang, dia ada formulasi. Misal kata, ada orang jumpa kita, Pak Haji, saya sakit dalam tulang. Bagaimana ubatnya? Kena keluar usul balik. Usul tentang tulang. Usul tentang tulang apa dia? Yang pertama, apakah disebabkan sakit kerana masalah heavy metal yang telah meniru kerja-kerja kalsium? Keluar balik usul tu. Yang kedua, kalau sakit tulang, maka ubatnya dengan tulang. Itu usul. Jadi kita bagi dia syak katalis. Sebab apa? Syak katalis kita ambil daripada pembinaan kalsium fosforus daripada ikan hiu, ikan hiu. Kita bagi syak. Bila kita bagi syak, betul tak orang tu? Betul, dia sihat, dia hilang tulang. Tapi kalau kepala mesti guna pertama ikan. Kena guna ikan. Yang kedua, mesti guna buah. Yang ketiga, mesti ada daun. Itu formula dia. Formula dia, cara dia, bagaimana cara untuk kita merawatnya. Jadi, yang buah tu apa, yang daun tu apa,
Yang buah itu pertama kismis. Kismis tu buah. Kedua kurma. Yang ketiga apa dah? Buah tin. Kismis, kurma dan tin. Kenapa tak masuk anggur? Kenapa tak masuk anggur? Kerana kismis itu adalah anggur yang kecil. Itu dah cukup. Jadi bila kita gunakan kismis, kismis ada gula. Manis kan? Kita makan. Kurma ada gula tak? Ada gula, manis kita makan. Kemudian buah tin ada gula tak? Ada, manis kita makan. Gula kurma, gula kismis dan gula tin inilah digunakan sebagai makanan otak. Kalau orang tu tak makan 3-4 hari, apa yang akan terjadi pada tubuh badannya? Lemah. Kalau otak tak makan 3-4 hari, apa tu? Dia lemah. Jadi sebab itu, kalau anak tu tak mampu untuk ingat, tak mampu untuk fikir, tak mampu untuk merancang, tak mampu untuk melihat futuristik, melihat di hadapan kita. Kerana apa? Kerana lemahnya otak. Kenapa lemahnya otak? Sebab tidak ambil gula. Di mana gula kita ambil? Mesti ambil dalam bentuk buah. Masya Allah. Baik. Kalaulah Pak Haji kata buah manggis bagus untuk kepala, bagaimana pula dengan buah durian? Durian kan dia ada duri. Kalau manggis tu licin, kita kata bagus untuk kepala. Ni durian ada duri, boleh tak? Buah semuanya bagus, tetapi Allah ciptakan duri pada buah durian untuk ingat bahawa duri ini jangan makan banyak. Kalau ambil banyak, dia memberikan kesan. Itu tandanya buah itu ada duri. Buahnya daripada Allah, bagus, tapi ada duri. Berartinya apa dia? Awas melangkah di dalam duri. Itu namanya takwa. Takwa ialah orang yang berjalan di jalan yang ada duri dan dia berhati-hati. Itulah namanya takwa. Bila kita ambil gini, apa yang akan berlaku? Dia akan mengeluarkan 3 buah ini. Kalau kita ambil buah kurma, buah kismis, buah tin, dia akan mengeluarkan hormon bahagia, hormon cinta, dan dia keluar hormon apa lagi? Hormon bahagia, hormon cinta. Bila dia keluar hormon itu, dia sembuh. Tubuh badan anak itu sembuh. Sebab itu Nabi SAW mempesan kalau jumpa anak yatim, usapkan di bahagian kepala. Nak, maukah kamu Rasulullah itu menjadi ayah kamu dan Aisyah itu menjadi ibu kamu? Berubah wajahnya, cinta, sebagainya. Ada seorang sahabat Nabi, dia sakit tak sembuh sakitnya itu. Puas doktor rawat. Tiba-tiba datang seorang sahabatnya lagi. Dia kata, mau aku tunjukkan obat untuk kamu. Apa dia kata? Kamu sebutlah nama orang yang kamu cinta, InsyaAllah kamu akan sembuh. Apa yang disebut oleh orang tu? Dia kata, Ya Rasulullah. Orang yang sakit tu, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Dia sebut nama orang yang dicintai. Dengan sendiri hormon bahagia keluar. Dengan izin Allah sembuh orang tersebut. Menyebut nama orang yang dicintai itu adalah pengobatan. Bukan minta kepada Rasulullah. Ini salah faham. Orang kata, oh ini minta kepada Rasulullah kan? Tidak. Sahabat ni faham akidahnya. Ya Syafi, yang Syafi itu, Syafi Asy-Syafi itu adalah Allah. Ya Syafi, Anta Syafi, La Shifa'a illa Shifa'uka. Kan itu Allah, bukannya Rasulullah yang menyembuhkan itu. Tapi menyebut nama orang yang dicintainya itu menghilangkan penyakit. Sebab apa? Dia keluar hormon bahagia, hormon cinta. Nanti Pak Haji akan buat satu kuliah. Dia panggil Sufi Healing. Sufi Healing ni orang duk salah anggap. Dia sebut nama gurunya. Bukan dia sebut nama gurunya itu menanda dia minta kat gurunya. Aneh. Bukan begitu orang ada akidah.
Dia sebut nama gurunya kerana dia sayang gurunya sudah tidak ada lagi. Dia sudah jadi anak yatim. Macam kita hari ni sudah jadi yatim. Rasulullah itu adalah anak yatim. Kita juga yatim. Yatim di mana? Bukan sebab mak ayah kita sudah meninggal. Ya, mak ayah kita sudah meninggal, kita yatim. Kita yatim. Rasulullah sudah tidak ada lagi bersama kita. Yatim kita hari ini. Yatim. Itu sebabnya. Jadi orang yang mahabbah Rasul ini, dengan menyebut nama Rasulullah SAW itu sudah mengembalikan kekuatan. Ya Rasulullah. Macam kita sedang sakit gigi lah. Sakit gigi. Allah. Kita selalu panggil ibu. Ibu dah meninggal dah. Ini yang panggil itu pun umur 70 dah. 60 dah. Bukan anak kecil lagi. Panggil ibu. Kenapa? Ya. Banyak sekali Pak Haji lihat orang dekat nak meninggal dunia yang sakit sangat, dia akan panggil mak, mak, mak. Sebab apa? Bukan dia minta mak dia sembuhkan. Kemana dia nak bagikan suara itu? Kemana dia nak lontarkan suara? Nak lontar mak, mak. Sebab apa? Bila menyebut nama orang yang dia cintai, dia mengurangkan sakitnya. Begitulah kita. Bila kita menyebut orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi ketika kita sebut begitu, sebab tu orang kata ketika nak ambil ubat, maka selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kata Nabi. Sebab apa? Kalau kita cinta Nabi, cepat sembuh. Sebab apa? Sebab menyebut melahirkan cinta. Baik. Yang ini kita mengambil daripada Radik IQ ni, nak mencetuskan hormon cinta, bahagia, gembira ni lah. Ambil. Tetapi ini bersifat fizikal. Kita faham bahawa ada mental, emosi, fizikal. Kita ada spiritual. Yang Pak Haji sebut tadi, menyebut nama orang yang dicintai itu, dia bersifat jiwa, spiritual. Tapi ini fizikal. Kita ambil dia, membantulah anak itu sekurang-kurangnya menimbulkan rasa gembira balik. Masya Allah, Masya Allah. Dan ada satu lagi yang Pak Haji bakal keluarkan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini bakal menggemparkan satu pasaran dunia. Ada satu lagi. Tak boleh bagi tahu lagi. 2-3 hari lagi nanti produk siap baru Pak Haji beritahu. Tapi ini excellent, Masya Allah. Jangan lupa ikut program ni pada setiap hari akan jumpa. Ini menarik. Belum pernah diceritakan orang, tak ada. Belum ada perbahasan. Nanti kita akan mengupas rahsia mencipta kebahagiaan. Ambil sikit saja. Ya Allah, bahagianya Pak Haji. Kenapa aku jadi bahagia ni? Ini morfin kah? Ini dadah ke narkoba kah? Tidak. Rokok lagi kan haram pada HPA. HPA ni, orang isap rokok tu haram. Tak boleh. Macam mana ambil? Tak boleh ambil narkoba. Lagi dah tak boleh. Daun ketum tak boleh. Jadi oleh sebab itu, maka tunggu. Biar siap dulu. 2-3 hari lagi siap lah produknya. Ya, Masya Allah. Baik. Namun begitu, ini untuk anak. Sesuai untuk anak. Bila kita kata sesuai untuk anak ini, maka kita berilah kasih sayang kita kepada anak. Kalau kita bagi kepada anak, ambil, Masya Allah. Kalau cerdik, siapa? Anak kita. Kalau pintar, siapa? Anak kita. Kalau pintar, siapa? Santri kita. Kalau pintar, siapa? Umat Nabi kita. Masya Allah. Bahagia sekali. Pak Haji berasa bahagia sekali. Sebab apa? Sebab dengan kebersamaan kita dalam produk-produk yang hebat ini begini. Itu di antaranya buah. Jadi gula ini ada pada kismis, ada pada tin, ada pada kurma. Pergabungan di antara ini, lihat ni, kurma dengan buah kismis, Nabi melarang percampurannya. Ingat betul-betul ni. Ini hadis sahih. Tak boleh campur. Kalau campur, dia jadi sebaliknya. Kalau percampuran di antara kismis dan kurma ini, dia akan berlaku keterbalikan. Dia bukan jadi pintar, dia jadi lemah. Dia jadi lesu dan dia tidak jadi bertenaga.
Kalau percampuran ini, percampuran bersifat basah. Basah. Kena dengar betul-betul bagaimana cara untuk kita memahami hadis ini. Bila percampuran antara kurma basah dengan kismis basah, dia akan mengeluarkan satu yang disebut sebagai alkohol. Alkohol ni banyak jenis. Butanol, etanol, ya. Ada semua OL itu. Bila kita katakan dia keluar itu, maka Nabi SAW dengan pancaran wahyu mengatakan jangan membuat percampuran. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Kalau tak benar, bagaimana pula Pak Haji buat begini? Itu adalah basah dengan basah. Jadi bila sampai begini, banyak orang menghujah Pak Haji, menghujat bahasa Indonesia. Dia kata, Pak Haji, campuran yang dibuat itu melanggar hadis Nabi SAW. Masya Allah. Kalau melanggar hadis Nabi SAW, Pak Haji takut. Mati level tu Pak Haji takut nak buat, takut jadi riba. Sebab itu, bila kita nak buat multi level, Pak Haji kata kita boleh buat kalau kita bersifat seperti bank Islam, pajak gadai Islam, pegadaian Islam. Bank Islam menyelamatkan umat Islam daripada riba. Pegadaian Islam menyelamatkan umat Islam daripada riba. Multi level syariah menyelamatkan umat Islam daripada riba. Kalau begitu, Pak Haji bersetuju, kerana kalau kebaikan yang kita buat itu dituruti oleh orang kemudian, kita mendapat ganjaran pahalanya. Bukan soal kita nak jadi kaya, tidak. Wa na'udzubillah. Tetapi bila kita buat begitu, Pak Haji bukan ulama, bukan ustaz pun. Kadang-kadang orang panggil Pak Ustaz tu tengok Pak Haji pakai ini, pinci ni, pakai macam Pak Ustaz, dia janggut sikit Pak Ustaz. Bukan. Pak Haji ni bahagian herba-herba ni. Itu pun pengetahuan tak banyak. Ya, itu di antaranya. Jadi kalau kita bukan ustaz, kita kena bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Bertanya kepada spesialisnya siapa? Jadi ada 11 orang panel syariah dalam HPA untuk menentukan sistem. Kemudian kita apply saja sistem. Untuk menentukan sistem, untuk menentukan sama seperti kita solat, nak tentukan di mana arah kiblat. Dah selepas kita dapat arah kiblat, kita solat pun kena solat setiap waktu mengikut arah kiblat tersebut. Begitu juga dengan sistem. Baik, alhamdulillah selesai tentang multi level syariah. Kalau ada orang mengatakan multi level itu suatu yang jahiliah, kita tak boleh menghukum tanpa ilmu. Kita harus ada ilmu, harus memiliki keilmuan. Alhamdulillah, pada tahun 2000, kita telah membawa sistem ini pula ke Indonesia. Bermula tahun 1997 sejarahnya. Pertama mendapat multi level syariah pertama di dunia. Tahun 1997. Bawa ke Indonesia tahun 2000. Alhamdulillah. Setelah perbincangan dengan Majlis Agama Islam, dengan panel syariah kita di Malaysia, alhamdulillah kita mendapat pengiktirafan halal sistem multi level yang ada di Indonesia. Masya Allah, selesai. Baik, kini kita berhadapan dengan satu lagi permasalahan. Percampuran kurma dengan kismis. Kerana dalam hadis itu melarang. Jadi, oleh kerana Pak Haji tak ada kapasiti, tidak ada autoriti untuk mengatakan halal. Cuma di sudut gambaran yang Pak Haji nampak, dia tidak membentuk sesuatu benda yang memudaratkan. Tapi namun begitu, harus didiskusi, dibincang di dalam panel syariah. Pak Haji berlapang dada, sama seperti MLM juga. Kalau MLM syariah, HPA ini melanggar syariat, kita tutup, kita berhenti. Kenapa? Kita mencari mahabbah Rasul, kita mencari cinta Allah. Kenapa kita nak meneruskan sesuatu yang haram? Kenapa? Produk halal, tanggungjawab bersama. Bukan produk ni saja, dan sistem juga mesti halal. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bila kita kata pencampuran antara kismis dan kurma ini, maka dibincang dalam panel syariah. Mendapati dengan keupayaan mereka mendapati bahawa tidak termasuk produk Radi IQ ini dalam hadis Nabi yang melarang pencampuran antara kurma dan kismis. Tidak termasuk kerana dia tidak seperti mana yang digambarkan dalam hadis tersebut. Barulah kita keluarkan produk ini di pasaran. Subhanallah. Baru kita berani untuk keluar di pasaran. Baik. Hikmahnya apa dia? Hikmahnya setelah Pak Haji merenung. Sama seperti kita merenung penyakit ain. Kalau Nabi kata, Nabi menyebut bahawa kalaulah ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir Allah, dia ada penyakit ain. Kata Nabi begitu. Hadis Nabi menyebut begitu, kurang lebih pengertiannya begitu, ya, bagi melihat yang sebenarnya kena rujuk pada hadis. Maksudnya begitu. Maka kita membuat pengobatan melalui mata. Begitu juga yang kedua. Yang kedua ini yang mengatakan bahawa tidak boleh percampuran antara kurma dan kismis. Pak Haji melihat ada satu kekuatan. Pasti ada kekuatan pada kurma, pasti ada kekuatan pada kismis, dan pasti ada kekuatan pada buah tin. Maka percampuran antara kurma kismis dan tin ini tetapi tidak boleh dibuat di dalam bentuk basah. Mesti boleh buat dalam bentuk kering supaya dia tidak bertukar menjadi alkohol. Maka dia adalah untuk repairing untuk bahagian kepala ini. Masya Allah, Masya Allah. Ramai yang telah mendapat manfaatnya. Ramai sekali. InsyaAllah kita berhenti dulu untuk kita lihat iklan. Baik, terima kasih.